Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Baik, kita akan sambung pelajaran kita kitab ibadat. Semua sekali boleh buka kitab ibadat. Muka surat berapa saya tak berapa nak ingat. Cari tajuk najis. Kita sambung pelajaran seterusnya, najis. Saya dah beritahu yang lepas, saya nak tunjuk kamu, saya nak ajar kamu apa dia najis. Najis tu taik lah kan. Apa benda lagi? Ada banyak jenis. Dan bahagian-bahagian najis yang kita nak belajar hari ni, baik, awak tengok pada gambar yang pertama tu ialah gambar bangkai ayam. Yang kedua tu gambar darah. Yang ketiga tu gambar babi. Kemudian gambar nanah, gambar anjing, gambar ada baby kencing tu, dan kemudian gambar orang muntah. Semua tu najis. Dan najis ni juga dikategorikan, telah dikategorikan kepada 3 bahagian. Apakah dia? Tengok yang pertama. Ikut saya. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Baik. Yang kedua. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Yang ketiga. Najis mughallazah. Najis mughallazah. Baik, bahagian najis ni ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni adalah merupakan najis yang paling ringan, najis yang sangat ringan. Apakah dia? Yang kedua, iaitu ialah najis mutawassitah. Dia terbalik tengok nombor 3 tu. Najis mutawassitah. Apakah dia najis mutawassitah? Najis mutawassitah adalah merupakan najis pertengahan. Najis yang tengah-tengah dia punya dia punya berat dia. Dia punya kekotoran dia. Kemudian yang ketiga adalah merupakan najis mughallazah. Najis apa? Najis mughallazah, iaitu najis yang sangat berat. Kenapa dia berat? Nanti dulu. Kita ingat dulu, najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassitah, dan yang ketiga adalah merupakan najis mughallazah. Baik, tengok yang pertama. Apakah dia najis mukhaffafah? Baik, ikut saya. Najis mukhaffafah, kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain dari susu ibu. Baik, dengar saya baca. Kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain dari susu ibu. Baby yang dia tak makan apa-apa lagi. Dia hanya minum susu sahaja. Dia minum susu ibu dia ke, sama ada dia minum susu formula ke, dan dia tak makan. Tak makan Nestem, tak makan nasi, tak makan apa. Dia hanya minum susu sahaja. Jadi bila baby tu kencing, contoh kencing tembus pula di pampers dia, jatuh ke lantai, maka najisnya itu adalah dikategorikan bagi najis yang ringan. Ini bagi najis kencing kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan lain dia ada dalam kitab fiqh lain. Kanak-kanak perempuan dia lain. Tapi saya nak kamu fokus dulu, najis bagi kanak-kanak lelaki, air kencingnya tu yang bawah umur 2 tahun, yang masih minum susu ibunya ataupun apa-apa susu, yang belum makan dan sebagainya, maka najisnya air kencing tersebut dikategorikan sebagai najis mukhaffafah, iaitu najis yang sangat ringan. Najis yang sangat apa? Sangat ringan. Okey. Jadi ada kaedah caranya untuk kita bersihkan dia. Nanti kita belajar dulu jenis-jenis najis.
Yang pertama kita dah tahu, najis yang sangat ringan adalah najis kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibu. Baik, yang kedua, iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah yang selalu kita nampak. Najis mutawassitah adalah merupakan najis yang sederhana, najis yang tengah-tengah. Apa dia? Contohnya, benda yang memabukkan. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, darah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, tahi ataupun kencing. Dan yang keenam, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Apa benda tu Ustaz? Baik, sabar Ustaz terangkan. Apakah dia najis mutawassitah? Najis mutawassitah adalah merupakan najis yang pertengahan. Yang pertama dia kata adalah benda yang memabukkan. Contoh benda yang memabukkan yang kita maklum, kita tahu adalah arak. Boleh tak kita minum arak? Tidak boleh. Arak ini adalah merupakan benda yang najis dan memabukkan. Jika ia merupakan benda yang memabukkan, maka jika ia terkena pada kulit kita, jika ia dibuat masak dan sebagainya, ia dikategorikan sebagai najis. Orang kata air kencing setan. Najis mutawassitah. Ada cara nak bersihkan dia. Kemudian yang kedua adalah bangkai. Bangkai. Bangkai ni contoh yang awak nampak ni adalah contoh lembu atau kerbau yang telah dilanggar oleh lori sebagai contoh. Dilanggar oleh lori, kemudian dia mati. Dan tidak sempat disembelih. Dia mati dan tidak sempat disembelih, maka bangkai hukumnya ialah najis dan tidak boleh dimakan sama sekali. Ada orang dia dah langgar lembu tersebut, tetapi lembu tersebut dia nyawa-nyawa ikan. Kemudian disembelih, sempat sembelih, maka dagingnya itu dikira sebagai halal. Kerana apa? Kerana lembu tersebut tadi yang telah dilanggar sempat disembelih ketika dia nyawa-nyawa ikan, ketika dia nazak. Tapi kalau ketika mana dia dilanggar, dia mati, maka secara automatik dagingnya tidak boleh dimakan. Dia jadi bangkai. Kerana apa? Kerana ia tidak disembelih. Kalau dah mati, contoh dah mati awak sembelih pun tidak boleh, sudah dikira sebagai bangkai. Tak kira lah apa, kambing ke, binatang yang halal dimakan. Jangan kamu nampak ular kamu langgar, kamu sembelih ular tersebut, kamu makan. Tidak. Adakah ular tu merupakan binatang yang halal dimakan? Tidak kan? Binatang yang halal dimakan. Nampak biawak langgar sembelih, bawa balik goreng. Boleh ke? Tak boleh. Nampak kucing langgar sembelih, bawa balik makan goreng. Boleh ke? Tak boleh. Hanya binatang-binatang yang halal dimakan. Kemudian seterusnya, darah dan nanah. Seperti yang awak maklum, darah saja bila terkeluar, bila tergoris dan sebagainya, nanah dan sebagainya, bila terkena baju, maka hukumnya najis. Tidak boleh sama sekali untuk kita bawa solat. Najis yang pertengahan. Kena bersihkan dulu darah tersebut, kena tutup, taruh ubat dan sebagainya, balut, barulah kita ambil air semayang, barulah kita boleh solat, beribadah dan sebagainya. Sama juga seperti nanah. Seterusnya adalah muntah. Muntah. Ni Ustaz tu tengok lama-lama muntah ni. Muntah ni adalah benda yang najis sederhana, najis mutawassitah. Pun sama. Seterusnya adalah tahi ataupun air kencing. Air kencing kamu bukan air kencing kanak-kanak bukan, tapi air kencing kamu yang dah makan, yang dah makan macam-macam, yang dah minum macam-macam. Itu dikategorikan, tahi kamu dan kencing kamu dikategorikan sebagai najis mutawassitah, najis yang sederhana. Baik, kemudian ni yang susah orang nak faham ni. Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, contoh yang awak nampak sekarang ni adalah kucing. Kita makan ke daging kucing ni? Halal ke dimakan? Maka tidak halal dimakan, maka susunya tu boleh ke kita minum? Awak pam susu kucing tu awak minum. Tidak halal. Susu binatang yang tidak makan dagingnya, maka
Hukum bagi susu tersebut adalah tidak halal dan najis mutawasitah, najis yang sederhana. Contoh kalau macam kambing. Kambing kamu makan tak? Bila mana kambing kita kamu makan, maka susunya tersebut boleh minum. Lembu, makan tak? Makan. Maka susunya tersebut boleh minum. Apa lagi? Harimau, makan ke? Tak makan. Maka susu harimau tersebut tidak boleh diminum. Ayam ada susu ke? Ayam tak ada susu, ayam ada telur sahaja. Contoh yang paling senang kita faham adalah kucing. Kucing adalah sejenis binatang kesayangan Nabi yang mana tidak boleh kita makan dagingnya. Maka secara automatik susunya tersebut pun tidak boleh untuk kita minum. Dan hukumnya adalah najis mutawassitah. Baik, seterusnya yang terakhir adalah najis mughallazah. Najis apa? Najis mughallazah. Najis mughallazah ni najis apa? Najis mughallazah ni adalah najis yang sangat berat. Yang mana kalau kita sentuh najis tersebut, maka kita kena samak, kita kena bersihkan dengan air tanah dan sebagainya, ada kaedahnya. Baik, tengok. Najis mughallazah ialah anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Senang cerita, najis mughallazah ni adalah awak nampak anjing, awak nampak babi. Maka secara automatiknya binatang tersebut kita sebagai orang Islam tidak boleh pegang. Pegang kulitnya ke, belai dia ke dan sebagainya, kerana ia adalah merupakan najis mughallazah, najis yang sangat berat. Kenapa? Nanti saya cerita masa nanti kita nak cara basuh dan sebagainya tu. Apa dia najis mughallazah ni? Maka daging anjing dan babi, air liurnya, kotorannya, peluhnya, lemaknya dan yang lain-lain daripada keduanya adalah najis mughallazah, iaitu najis yang sangat berat. Kita nak pegang dia punya kulit, bulu babi dengan anjing ni pun tak boleh. Apatah lagi kita nak makan dagingnya. Apatah lagi terkena air liurnya. Apatah lagi terkena peluhnya. Apatah lagi kita makan lemaknya dan sebagainya. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Kerana ia merupakan najis mughallazah, najis yang sangat berat. Tak boleh makan daging babi, tak boleh makan daging anjing, tak boleh pegang anjing tersebut. Banyak asbab dan sebagainya, nanti saya terangkan. Kenapa? Kerana di dalam daging babi tersebut ada banyak cacing yang tak boleh mati dan sebagainya. Nanti Ustaz terangkan nanti lain kali. Kenapa tak boleh pegang anjing? Comel je Ustaz. Kerana air liurnya tersebut. Air liurnya kan dia jilat dia punya bulu dan sebagainya, lembab dan basah, maka itu dikategorikan sebagai najis mughallazah yang sangat berat. Nanti masa kita belajar cara pembersihan dia, Ustaz terangkan kenapa. Apa yang awak perlu faham, najis mughallazah ni najis yang sangat berat adalah dua, anjing dan babi. Ustaz, harimau, buaya? Tak. Katak? Tak. Dua binatang ni je. Anjing dan juga babi adalah merupakan najis mughallazah, iaitu najis yang sangat berat. Baik, kita ulang balik. Najis tadi terbahagi kepada tiga, iaitu najis mukhaffafah, najis yang sangat ringan, dan yang kedua adalah najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan, dan yang ketiga adalah najis mughallazah, iaitu adalah najis yang sangat berat. Najis mukhaffafah ni apa? Najis mukhaffafah ni adalah najis air kencing bayi yang bawah umur 2 tahun, yang masih minum susu ibunya dan belum lelaki. Bayi apa? Bayi lelaki. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah merupakan najis yang sederhana. Sederhana seperti muntah, apa lagi? Darah, air longkang, nanah, arak dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah, najis yang sangat berat. Najis yang sangat berat. Apakah najisnya? Ada dua sahaja binatang, iaitu apa?
anjing dan juga babi. Apa dia? Pegang kulit dia tak boleh. Apa dia? Kena jilat dengan binatang tersebut tak boleh. Terkena tahinya tak boleh. Terkena air kencing binatang tersebut tak boleh. Apatah lagi makan lagi lah tak boleh. Itu adalah merupakan najis yang sangat berat. Baik, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Jadi saya harap Ustaz awak faham apa benda yang Ustaz terangkan, Ustaz ajar. Baik, kemudian kamu boleh buat latihan. Apa yang Ustaz bagi pada kamu, apa yang Ustaz fotostatekan pada kamu, kamu boleh buat di rumah bersama ibu bapa kamu. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.